nak cepat habis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis baginda, innahu man qama mal imam, barang siapa yang sembahyang bersama imam hatta yansarifa, hinggalah habis imam sembahyang, kutiba lahu qiyamul lail, akan dicatatkan untuk mereka ganjaran pahala sembahyang sepanjang malam. Barang siapa yang sembahyang tarawih berjemaah bersama dengan imam hingga imam habis sembahyang tarawih, dia pun habis sama imam, dicatatkan ganjaran pahala berqiyamul lail sepanjang malam. Kita nak sembahyang 20 rakaat pun sampai penat, letih lutut ni kan. Ini kan pula sepanjang malam. Agak-agak ada yang boleh tak buat? Mungkin satu malam, satu hari boleh, tapi kalau 3 hari dah kendur lah untuk kita kan. Ini kelebihannya Allah bagi. Barang siapa yang sembahyang bersama imam hinggalah imam habis, jadi tuan-tuan pun sekalian, kalau boleh kita biasakan habis bersama dengan imam. Dan offer ini tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan saja. Walaupun ada bulan lain ini diberikan dalam bentuk yang berbeza sedikit. Rasulullah SAW bersabda, man sholal isya fi jama'atin faka'annama, iaitu kutibalahu, yani seolah-olah dia bersembahyang separuh malam. Dalam hadis yang lain disebutkan, man sholal fajri fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah, barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia telah pun sembahyang sepanjang malam. Tak dengar ya? Okey, tak dengar. Oh, muslimat tak dengar, minta maaf. Okey. Barang siapa yang bersembahyang subuh berjemaah seolah-olah, dalam hadis disebutkan faka'annama, seolah-olah dia telah pun sembahyang sepanjang malam. Namun tentang tarawih ini Rasulullah sebutkan kutibalahu, dicatatkan untuknya ganjaran pahala berqiyamul lail sepanjang malam 30 hari. InsyaAllah kalau kita puasa 30 hari ataupun 29 hari, dicatatkan oleh Allah SWT ganjaran pahala qiyamul lail insyaAllah. Hadirin sekalian, pada malam ini, waktu yang ringkas ni, saya nak bawa satu tajuk yang kita boleh kaji dalam lipatan sejarah Nabi Muhammad SAW juga selepas wafatnya Rasulullah SAW, iaitu bulan puasa sebagai bulan perjuangan. Kita nampak bulan puasa ni macam semua letih sebab tak makan kan. Kita tak makan berapa jam tuan-tuan? 14 jam ya? 14 jam 14 jam kita tak makan. Jadi seolah-olah kita dah letih je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dipulaukan oleh orang kafir Quraisy, dan umat Islam yang bersama dengan Nabi tak dapat cukup bakalan makanan selama 3 tahun, bukan 14 jam. Jadi bulan puasa ni sebenarnya bulan perjuangan. Bulan puasa ini bulan kemenangan. Dalam sejarah Rasulullah SAW membuktikan perkara ini. Saya ambil beberapa contoh dalam kehidupan Nabi, kemudian kita lihat selepas zaman Rasulullah SAW. Perjuangan yang cukup hebat dalam dakwah Rasulullah SAW, sehingga baginda dan juga para sahabat ditindas, diseksa oleh orang kafir Quraisy, ada di kalangan umat Islam yang meninggal dunia. Ini saya diceritakan tentang perkara ini pada kuliah maghrib yang lepas. Taib. Namun apabila umat Islam berhijrah ke Madinah, harta-harta yang ditinggalkan oleh umat Islam di Mekah dirampas oleh orang kafir Quraisy, dan mereka bersepakat untuk menggunakan harta ini diperdagangkan, dilipat gandakan bagi memerangi umat Islam. Dan Abu Sufyan diberi tanggungjawab untuk mengembangkan harta ini. Pada tahun yang kedua hijrah, Abu Sufyan membawa harta ini ke Syam untuk diperdagangkan, dan Abu Sufyan mendapat keuntungan yang banyak. Lalu Rasulullah SAW mengerahkan para sahabat untuk keluar pada kota Madinah, menahan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mengambil balik harta umat Islam yang dirampas oleh orang kafir Quraisy. Dan keluarnya mereka adalah untuk merampas harta, bukan untuk berperang. Jadi ramai di kalangan mereka yang tak bawa senjata. Namun ditentukan oleh Allah SWT untuk berlakunya peperangan Badar. Abu Sufyan
menghantar utusan ke Mekah, menyatakan bahawa kafilahnya akan disekat. Dan perkara ini amat dinantikan oleh Abu Jahal, Umayyah, Utbah. Waktu yang amat dinantikan supaya mereka dapat mencari sebab berperang dengan umat Islam. Lalu Abu Jahal, Umayyah, Utbah menyediakan bala tentera yang berjumlah lebih kurang 1,000 orang, dengan kelengkapan tentera berkuda lebih daripada 200 orang, lengkap dengan senjata dan baju besi. Namun apabila Abu Sufyan berjaya escape, melarikan diri pada umat Islam, Abu Sufyan hantar lagi berita ke Mekah, mereka selamat, jadi tak perlu nak berperang. Namun Abu Jahal, Utbah, Umayyah bersungguh-sungguh untuk berperang. Mereka terus menuju ke medan Badar. Semalam sebelum berlakunya peperangan ini, mereka sudah menyambut kemenangan. Pasti mereka menang. Dan malam tersebut mereka merayakan dengan pesta minum arak dan juga muzik-muzik, bahawa mereka akan dapat mengalahkan umat Islam. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, sudut yang lain, umat Islam cemas. Sebab bilangan mereka kecil, hanya 313 orang. Dan sebahagian besar mereka tidak bersenjata. Tuan-tuan bayangkan, bilangan kecil pergi perang tak ada senjata. Jadi maksudnya apa? Maksudnya hula tengkuk untuk dibunuh. Ini yang berlaku. Jadi kebimbangan pada Rasulullah SAW ini nampak terselah. Jadi oleh kerana tidak bersenjata ini, Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat potong pelepah-lepah tamar untuk jadikan pedang. Tuan-tuan bayangkan, pelepah tamar nak lawan pedang, sama ada dia menghayun ataupun dihayun, dia akan patah. Pedang nak lawan pelepah tamar, lawan pedang. Dahlah yang pertama bilangan kecil 313 orang lawan 1,000 orang. Tentera berkuda umat Islam hanya 2 orang. Kafir Quraisy ada lebih daripada 200 orang. Kafir Quraisy lengkap dengan kelengkapan perang. Umat Islam dengan pelepah tamar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi kebimbangan Rasulullah SAW nampak, memang Rasulullah bimbang betul. Sehingga kan sebelum berlakunya perang ni, Rasulullah sujud begitu lama dengan doa Nabi, Allahumma in huzimat hadhihi ta'ifah lam tu'bad fid dunya abada. Ya Allah, ya Tuhanku, andai kata kelompok Badar ni kalah dalam peperangan ini, nescaya kamu tidak akan disembah selama-lamanya di atas permukaan bumi ini. Maksudnya habis, Islam akan hancur di muka bumi ini. Ini garis pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Kalau tentera Badar kalah, Islam akan hancur. Rasulullah sujud begitu lama hingga Abu Bakar datang. Yakfi ya Rasulullah, yakfi ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup Rasulullah. Bangkun. Tuan-tuan sekalian, kalau kita sesat seorang-seorang kat hutan tengah malam, kita dengar bunyi harimau, kita dengar bunyi singa, agak-agak malam tu boleh tidur tak? Boleh tidur bang? Tak boleh tidur kan? Kalaulah kita kat hutan dengar harimau, dengar singa tu, boleh mengantuk, hebat kan? Ini yang berlaku pada para sahabat dalam pergi peperangan Badar ni. Dalam keadaan bilangan mereka yang kecil, Allah hantar makhluk Allah SWT untuk menjadikan mereka mengantuk. Bila mengantuk, hilang perasaan takut. Yang kedua, mereka keletihan setelah cuba untuk mengepung, menahan kafilah Abu Sufyan. Kafilah yang terlepas, mereka keletihan. Di waktu, kalau tuan-tuan yang pernah pergi Mekah lah, pergi Madinah, kalau musim panas tu, ya Allah, tak payah Mekah Madinah tuan-tuan, hari ni panas kan? Kalau rumah kita tidak ada aircon, berpeluh je, ya Allah, letihnya. Bayangkan masa itu sahabat berada di padang pasir. Jadi Allah turunkan hujan untuk menyegarkan mereka. Dan inilah apabila berlakunya peperangan, saya tak dapat nak ceritakan detail sebab masa pendek. Inilah yang Allah ceritakan, laqad nasarkumullahu fi bi badrin wa antum adzillah. Sungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu hina, kamu kerdil, kamu lemah ketika itu. Dan Allah memberikan kemenangan pada umat Islam, kemenangan yang tidak dijangka-jangka oleh orang kafir Quraisy. Namun 70 orang tentera kafir Quraisy terbunuh, 70 orang tertawan.
dan umat Islam mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Peperangan yang pertama berlaku pada 17 Ramadan. 17 Ramadan disepakat para ulama berlakunya peperangan Badar. Tapi bilakah berlaku turunnya Al-Quran ni, khilaf kalangan ulama, apakah 17 Ramadan, apakah 21 Ramadan, ataupun apakah 24 Ramadan. Saya tak sempat nak cerita ni, insyaAllah mungkin yang sempat yang lain saya cerita. Tapi pandangan 17 Ramadan adalah pandangan yang paling lemah yang kita ambil, dan pandangan yang paling kuat menyatakan Ramadan jatuh pada 24 hari bulan. Quran turun pada 24 hari bulan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan berdasarkan pada perkara ini jugalah ramai para ulama menyatakan bahawa kemungkinan juga malam Qadar itu berlaku pada malam genap, sebab inna anzalnahu fi lailatul qadr, Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahawa Suhuf Ibrahim diturunkan pada 1 Ramadan, Taurat diturunkan pada 8 Ramadan, Injil diturunkan pada 18 Ramadan, Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Yang kedua, peperangan yang kedua, saya terpaksa ringkaskan tuan-tuan sebab masa pendek. Pak Imam nak berhenti pukul berapa ya? Pukul 10. Ada 15 minit lagi. Saya cuba selaju mungkin. Perkara yang kedua, peperangan yang kedua berlaku ialah peperangan Khandaq. Dinamakan peperangan Khandaq sebab umat Islam gali parit, dan dinamakan peperangan Ahzab sebab tentera bersekutu gabungan di antara kafir Quraisy dengan suku Arab dan juga orang-orang Yahudi. Jadi umat Islam ini menerima pandangan yang diberikan oleh Salman Al-Farisi untuk berkubu di kota Madinah dengan menggali parit. Taktik ini tidak pernah dilakukan oleh orang Arab ketika itu. Tuan-tuan yang pernah pergi Mekah, yang pernah pergi Madinah, bumi Madinah di atasnya pasir, bawahnya apa? Bawahnya batu. Kalau tuan-tuan bawa cangkul tempat kita nak bawa ke sana ni, play out cangkul kita, dia tak boleh pakai cangkul tu, cangkul yang tajam tu. Bayangkan waktu panas terik bermula pada bulan Syaban, sepanjang bulan Ramadan umat Islam menggali parit di Madinah, tuan-tuan. Dan jarak parit ini kuda tak boleh nak lompat seluas lebih pada 3 saf sepanjang bulan Ramadan sampai bulan Syawal, dan peperangan berlaku di bulan Syawal hingga Zulqa'dah. Walaupun peperangan Khandaq ini berlaku di bulan Syawal, namun prasarana persiapan itu dilakukan sejak bulan Syaban sepanjang bulan Ramadan. Malaysia berbangga dengan terusan Wan Mat Saman yang dibina dengan tenaga manusia, kan? Itu pun tanah kita, tanah liat, dan dibina di bawah lembayung pokok. Di bumi Madinah tidak ada lembayung pokok, tanah bukan tanah liat, panas terik, dan dibina oleh tenaga manusia, dibina di bulan Ramadan. Tak payah gali parit lah tuan-tuan. Tuan-tuan daripada sini Setapak Jaya ni pergi jalan kaki tengah hari kat Wangsa Walk sana pukul 12 tengah hari, sanggup tak? Sampai sana menggeh-menggeh, menggeh ni bahasa Arab ya. Sampai sana menggeh-menggeh, kita letih keletihan. Ini kan pula umat Islam menggali parit pada bulan Ramadan, dan Allah rakamkan kejayaan kita ini dalam takbir kita yang kita lafazkan selalu, wa hazamal ahzab wahdah. Ketika mana Allah menghancurkan, mengalahkan tentera Ahzab, setelah umat Islam dikepung selama 30 hari, Allah menghantar ribut taufan tanpa berlakunya pertumpahan darah tapi angin. Cuba bayangkan tuan-tuan, di sini umat Islam, depan ni parit, di sini orang kafir Quraisy yang telah mengepung umat Islam selama 30 hari. Mereka tidak mampu nak menyeberangi parit tersebut, tetapi mereka sepakat, mereka berbincang, hari yang ke-30 by hook by crook kita kena seberang parit, kita kena lawan orang Islam. Kalau tidak, bekalan makanan kita akan kehabisan, kita akan hancur. Dalam proses persiapan mereka nak menyeberangi parit keesokan paginya, di sini aman, tenang, damai. Di sini parit, di sebelah sana Allah hantar ribut taufan, dan umat Islam nampak ribut taufan ni berlalu depan mereka. Kemah-kemah mereka berterbangan, periuk belanga mereka tonggang-langgang, dan mereka lari lintang pukang meninggalkan kota Madinah. Subhanallah, Allah memberikan umat Islam kemenangan tanpa berlaku pertumpahan darah. Dan
peperangan Ahzab ini menyebabkan moral kafir Quraisy defeated begitu teruk setelah mereka kalah dalam peperangan Badar. Kemudian dalam surah Al-Fatah yang ketiga, dalam surah Al-Fatah Allah SWT menunjukkan pada Nabi Muhammad dalam mimpi bahawa Nabi pergi haji dan bercukur bertahallul. Sebab mimpi ini Rasulullah SAW mengerahkan para sahabat untuk menunaikan haji. Ramai para sahabat yang pergi menunaikan haji pada tahun yang ke-6 Hijrah. Peperangan Khandaq berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Tahun yang ke-6 Hijrah mereka pergi menunaikan haji, diikuti oleh sebahagian orang Arab yang tidak beragama Islam. Untuk makluman tuan-tuan, haji telah pun dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam lagi. Ya, baik. Apabila gerombolan begitu ramai datang kota Madinah ke Mekah ni, kafir Quraisy rasa terkejut. Mereka baru kalah dalam peperangan Khandaq. Gerombolan umat Islam ramai pula nak masuk Mekah. Jadi mereka bimbang gerombolan yang ramai ini akan memberikan impak yang besar terhadap kepercayaan orang ramai terhadap orang kafir Quraisy. Dibimbangi orang kafir Quraisy yang ada di Mekah akan memeluk agama Islam. Sebab tu orang pemimpin-pemimpin kafir Quraisy menahan mereka tak benarkan masuk Mekah. Oleh kerana mereka tak dibenarkan masuk Mekah, Rasulullah minta Sayyidina Umar pergi masuk ke Mekah berbincang. Umar kata, ya Rasulullah, aku ni ramai musuh. Kalau aku pergi Mekah, masuk dalam Mekah, confirm aku kena bunuh. Aku cadangkan kita hantar Uthman. Uthman ni orang yang cukup dihormati oleh kawan dan lawan. Ini tuan-tuan, kita dalam organisasi ada orang yang bengis, ada orang yang kasar macam Omar. Omar ni bengis dan kasarnya, syaitan pun takut pada Omar tu. Ya. Ada orang yang lemah lembut macam Abu Bakar. Abu Bakar ni kalau mengaji menangis, kalau sembahyang menangis. Abu Bakar lembut je. Ada orang yang cukup sopan santun sehingga kan musuh-musuh pun hormat pada itu Uthman. Bukan hanya musuh, malaikat malu pada Uthman. Jadi Uthman menjadi wakil umat Islam masuk kota Mekah. Tapi lepas sampai 3 hari senyap, tak ada berita. Bahkan timbul rumus ataupun kabar angin mengatakan Uthman telah pun dibunuh. Menjadi perundangan dunia lagi dulu, ambassador tidak boleh dibunuh. Ya, ini perundangan dunia, ambassador tidak boleh dibunuh. Kita benci macam mana pada Israel, ambassador Israel datang ke Malaysia tak boleh kita bunuh. Kita benci macam mana dengan kerajaan Korea Utara, ambassador Korea Utara tak boleh dibunuh. Boleh dihalau keluar, tapi tak boleh dibunuh. Jadi bila ambassador umat Islam dibunuh, di kala itulah umat Islam berkumpul di bawah pokok melakukan bai'ah dengan bai'at Ridwan. Walaupun mereka pergi bukan untuk berperang dan ramai di kalangan mereka tak bersenjata, tetapi apabila orang kafir Quraisy nampak mereka berbai'ah dengan Rasulullah SAW di bawah pokok untuk mempertahankan agama ini sehingga titisan darah yang terakhir, menjadi orang kafir Quraisy ini bimbang dan mereka ingat peperangan Badar mereka kalah. Mereka baru saja kalah dalam peperangan Khandaq. Jadi bila umat Islam telah pun berbai'ah hingga ke titisan darah terakhir, menyebabkan mereka takut. Sebab itulah mereka menghantar wakil untuk berbincang dengan Rasulullah. Dihantar Suhail. Saya pendekkan cerita lah, cerita ni panjang sebab masa agak pendek. Di antara intipati perjanjian itu berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Kalau ada orang Mekah melarikan diri ke Madinah, orang Madinah wajib pulangkan ke Mekah. Okey, fair kan? Adil. Tetapi kalau ada orang orang Madinah melarikan diri ke Mekah, tak menjadi kewajipan bagi orang Mekah untuk memulangkan ke Madinah. Adil tak adil? Tak adil. Oh, Omar memang bekek marah betul masa tu. Tak boleh terima bukan ni. Sebab nampak berat sebelah. Kemudian umat Islam tidak dibenarkan menunaikan haji tahun ni, hanya boleh menunaikan haji tahun depan, itu pun 3 hari saja. Yang kelima, mana-mana kabilah boleh bergabung dengan mana-mana pihak, dan apabila bergabung dengan mana-mana pihak, tidak ada mana-mana pihak yang boleh menganiaya ataupun mengganggu kabilah tersebut. So Bani Bakar bergabung dengan kafir Quraisy, Bani Khuza'ah bergabung dengan umat Islam. Gencatan senjata selama 10 tahun ini kemenangan bagi umat Islam. Umat Islam boleh berdakwah selama 10 tahun tanpa sebarang gangguan. Orang kafir Quraisy tak boleh ganggu. Namun pada tahun yang ke-10 Hijrah,
Bani Bakar dengan pertolongan kafir Quraisy telah membunuh kelompok Bani Khuza'ah. Berarti pencabulan perjanjian ini berlaku. So apabila pencabulan ini berlaku, perjanjian terbatal. Dikala itu Abu Sufyan cukup bimbang. Abu Sufyan terus berlari meluru pergi ke Madinah, bergegas pergi Madinah, berjumpa Nabi. Nabi tak layan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan pergi jumpa anaknya. Anak dia ni siapa tuan-tuan? Anak Abu Sufyan, anak Abu Sufyan isteri Nabi. Anaknya, bapaknya, mertuanya musuh Islam ketat. Anaknya isteri Nabi. Itu Abu Sufyan. Anak beliau tidak dapat nak bantu. Abu Sufyan jumpa Ali, jumpa Abu Bakar, jumpa Omar, jumpa Osman, semua tak nak bantu Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan merayu pada Nabi, ini bukan keputusan pemimpin Quraisy, ini tindakan individu. Rasulullah tak layan. Dan Rasulullah menyiapkan, apabila Abu Sufyan balik ke Mekah, Abu Sufyan kata, "Khalas, Mekah habis." Abu Sufyan dah bayangkan Mekah akan tertawan. Rasulullah SAW menyiapkan bala tentera. Rasulullah menyiapkan bala tentera berjumlah 30,000 orang pada 10 Ramadan. 10 Ramadan menuju ke Madinah, menuju ke Mekah, sampai ke Mekah pada 20 Ramadan, dan masuk ke kota Mekah ini dengan paluan gendang, bam dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Orang Arab bila bertakbir semangat tuan-tuan. Orang Melayu bila takbir nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh beza tu. Orang Arab bila takbir semangat perang. Tapi kita bila takbir kalau Hindustan pula lentur. Sebab takbir kita ingat orang kat kubur mati. Jadi umat Islam ramai-ramai bertakbir masuk kota Mekah, dan Rasulullah declare barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, mereka akan selamat. Sebelum umat Islam masuk kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Barang siapa yang berada di masjid, mereka selamat. Barang siapa yang berada di rumahnya, mereka selamat. Orang kafir Quraisy bimbang sangat kalau Rasulullah SAW bersama umat Islam membalas dendam, sebab mereka pernah menyiksa umat Islam hingga ada yang terbunuh. Tapi ini ya tuan-tuan, Rasulullah tidak pernah balas dendam. Bahkan Rasulullah kata, idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kamu akan selamat. Kemenangan pembukaan kota Mekah ini menjadi satu fenomena baru dalam sejarah Islam, di mana kemenangan selepas kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datangnya pembukaan kota Mekah ini, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan lihat manusia berbondong-bondong mula agama Islam. Dan ternyata tuan-tuan, bumi Taif yang sebelum ini menolak Rasulullah SAW, menghalau Rasulullah pada bumi Taif, seluruh bumi Taif beriman pada tahun yang ke-9 Hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Kemudian dalam peperangan Tabuk berlaku juga pada tahun yang ke-9 Hijrah. Tentera Byzantine, kerajaan Byzantine bimbang dengan kemarahan umat Islam. Pembukaan kota Mekah menyebabkan kerajaan Byzantine bimbang terhadap kemarahan umat Islam. Lalu mereka mengatur bala tentera untuk menyerang umat Islam. Rasulullah menyiapkan 30,000 bala tentera untuk pergi ke Tabuk. Dan ia berlaku pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Waktu panas terik 9 Hijrah. 9 Hijrah selepas pembukaan kota Mekah. 30 bala tentera, 30,000 lawan 100,000. Perjalanan pergi hampir sebulan. Perjalanan ni pergi dan balik hampir sebulan. So Rasulullah SAW bersama dengan bala tentera pergi ke Tabuk. Dan tentera Byzantine telah pun menanti di Tabuk. Sebelum umat Islam sampai, Allah hantar para malaikat dengan baju putih ramai sampai ke Tabuk, menyebabkan orang Byzantine bimbang, takut, lari lintang pukang tinggalkan medan Tabuk. Jadi mereka meninggalkan medan peperangan tanpa berlaku peperangan, dan hasilnya umat Islam berjaya menawan 3 wilayah yang ditakluki oleh tentera Byzantine, dan mereka sepakat untuk membayar jizyah pada umat Islam. Ini di antara peristiwa yang berlaku, kemenangan yang berlaku dalam sejarah Nabi. Antara yang lain pada 10 Hijrah Islam sampai ke Yaman. 1 hari seluruh penduduk Yaman beriman pada Allah dan Rasulnya. Namun demikian tuan-tuan, kita lihat beberapa peristiwa. Masa dah cakap sangat, tak sempat saya nak cerita cukup detail. Saya ambil beberapa peristiwa yang berlaku tuan-tuan selepas Rasulullah SAW. Kejatuhan Andalus di bumi Spanyol berlaku pada tahun yang ke-700 Masih.
hinggalah Islam berada di Spanyol lebih kurang 800 tahun, dibawa oleh Tariq bin Ziyad, ya, Tariq bin Ziyad panglima Islam yang bawa Islam sampai ke Spanyol, dan kota Andalus jatuh pada umat Islam pada 28 Ramadan. 28 Ramadan kita sibuk buat ketupat, tuan-tuan. Tariq bin Ziyad berjaya menaklukki kota Andalus pada 28 Ramadan, dan sehingga sekarang nama Tariq bin Ziyad ini terakam di Spanyol. Satu gunung diberi nama Gibraltar ataupun Jabal Tariq dalam bahasa Arab. Ia berlaku pada bulan Ramadan, pada 28 Ramadan tahun yang ke-92 Hijrah, lebih kurang tahun 711 Masih, dan Islam berada di Spanyol sehingga tahun 1492. 1492. Portugis datang ke Malaysia tahun berapa? 1511. Berarti tak sampai 30 tahun mereka berjaya mengambil kembali bumi Eropah datang ke Malaysia. 1492 tolak 1511 apa? 1492. 1511 tolak 1492, lebih kurang dalam 19 tahun. 19 tahun mereka berjaya mengambil Eropah, kemudian Portugis datang ke Malaysia, menjajah Malaysia. Islam sampai ke Portugis, Granada dan juga Sicily jatuh ke tangan umat Islam, juga berlaku di bulan Ramadan. Berlakunya peperangan Zalaqah di Portugal. Portugal adalah negara, Portugis adalah bangsa. Cuma kadang-kadang kita dalam bahasa Melayu sama je Portugis dengan Portugal. Portugal adalah negara, Portugis adalah bangsa. Sama je dengan Yahudi ni, tuan. Yahudi adalah agama, Israel adalah bangsa. Tapi orang Melayu gunakan Yahudi sebagai agama dan bangsa sama. Sebenarnya Yahudi adalah agama, Israel itu adalah bangsa. Baik. Yang ketiga, umat Islam berjaya mengalahkan tentera Mongol. Tentera Mongol pada tahun 1258 berjaya menaklukki kota Baghdad, dan 1.2 juta umat Islam dibunuh oleh tentera Mongol. Kita belajar tentang Mongol ni, Kublai Khan dengan Genghis Khan, kan? Mereka berjaya menawan Baghdad, 1.2 juta umat Islam dibunuh, dan buku-buku yang ada di Baghdad dihumbankan dalam sungai Furat dan sungai Dajlah hingga hitam sungai Furat dan sungai Dajlah. Tapi pada tahun 1260 pada bulan Ramadan, 15 Ramadan, umat Islam berjaya menawan kembali bumi Baghdad. Last sekali, tuan-tuan, dah pukul 10. Saya ambil contoh, banyak contoh, ya. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluk kota Baitul Maqdis pada bulan Ramadan. Dalam zaman Sayyidina Umar berjaya menawan beberapa negara di bulan Ramadan. Dan yang paling dekat dengan kita, Israel, tuan-tuan. Allahu Akbar. 15 hingga 18 hari bulan ni ada perayaan di Melaka, kan? Perayaan apa, tuan? Tahu tak? Dah batal. Confirm batal, ya? Alhamdulillah. Bila batal confirm? Okey. Menteri Besar Melaka dah cancel. Tuan-tuan tahu tak? Perayaan itu adalah perayaan menyambut kemenangan mereka ke atas umat Islam pada tahun 1967, dan juga perayaan kemenangan mereka selepas pengasasan terasasnya gerakan Zionis pada tahun 1897. Mereka berjaya menaklukki kota bumi Palestin pada tahun 1948, selepas 50 tahun. Dan perayaan itu adalah perayaan Jubilee Emas 50 tahun. Kenapa bumi Malaysia menjadi tempat mereka? Ya. Cuma orang tak perasan Malaysia boleh. Orang mungkin tak perasan, baru perasan, alhamdulillah, ada tindakan berani umat Islam untuk batalkan program ini. Dan pada tahun 1971, tentera Israel membina kubu yang paling canggih di dunia dengan belanja 500 juta, dan mereka berbangga menyatakan bahawa kubu ini mustahil akan tertawan. Tetapi berlaku lagi peperangan pada tahun 1973 di antara Mesir,
Syria dan juga Jordan pada tahun 1973, tanpa mereka jangka umat Islam berjaya menawan kubu Barlif. Kubu Barlif berjaya mereka tawan. Ini di antara contoh kemenangan yang dilalui oleh umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Jadi kita tak perlu angkat senjata, tuan-tuan. Kita perlu hanya melawan nafsu kita untuk menekatkan amal ibadat kita di bulan Ramadan. Moga-moga puasa kita diterima oleh Allah SWT, amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.